Ikhwatul iman, tetapi di akhir zaman akan ada orang-orang Islam yang hidupnya, jalannya tak tahu akidah, dia kawan dengan orang kafir sehingga kafir mengajak dia sembah ke kafir. Nanti di akhir zaman peristiwa ini berlaku, ikhwatul iman. Kita hari ini kita belum mampu mengandaikan sebab apa. Cuma kita tahu keadaan itu akan jadi kerana Nabi sebut. Satu masa orang kafir akan, tentulah orang Islam yang nak kawan orang kafir ni, orang Islam yang agak tidak tahu tentang ajaran tauhid. Kalau dia tahu, takkan dia nak sembah hak depa. Dia kawan kemungkinan orang kafir masa itu melihat orang Islam ini adalah platform yang paling sesuai untuk mengangkat hajat dan kemahuan mereka. Dia guna orang Islam. Sampai pada peringkat orang Islam rasa terhutang budi jasa dengan puak-puak kafir ni. Orang Islam boleh maki orang Islam boleh cerca orang Islam, tapi kalau cerca orang kafir, dia marah. Dia akan angkat ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tak boleh kata pada orang kafir. Tapi kalau kata pada orang Islam, tak apa, itu Islam turut, dia kata. Saya tidak tahu jadi tak jadi, mengandaikan sahaja. Mungkin jadi pada masa itu. Sampai pada peringkat apa yang kafir itu sembah, dia sembah. Mungkin tidak sembah, dia bagi setumpuk, dua tumpuk, tetapi dia memberi pengiktirafan agama. Macam saya duduk sembang dengan sahabat kita. Sahabat kita duduk sembang semalam. Ada orang nak membudayakan Ponggol. Apa Ponggol? Ponggol. Oh, dasar makhraj entah. Kalah saya. Dasar. Nama pun Abdul Wahab. Ada orang nak membudayakan budaya itu. Waduh pak, kaget jadinya. Kenapa? Satu, jangan tengok dari segi agama Islam, tengok dari segi budaya. Ponggol dengan Melayu kena adik-beradik ke mana? Bau macam tu tahu mana? Tak bau langsung. Kenapa orang Melayu nak mengangkat budaya itu? Ni di atas Melayu ni. Tak ada kena-mengena. Nak budaya dekat kaum India lah. Biarlah dia buat. Hak kita Melayu ni nak kena-mengena apa? Dia mula nak memberi pengiktirafan. Ya, itu budayanya, itu dia punya apa? What we say in English? Dalam duk ingat. Tak apa, nanti saya apa. Dia punya, ikhwatul iman, kita ni lekeh-lekeh kita lah. Habis tak ada lah, ni kira jenahak betul ni. Kerapu betul ni. Mayang dak, apa dak. Habis tak ada, dia nak makan, dia bismillah. Bismillah. Hak ni saya cerita, pengalaman saya betul. Dekat tangan dia ni, dia tatu bunga mawar. Dia tatu bunga mawar. Dia pakai hak nampak ketiak punya t-shirt tu. Cengeng muka, jangan cakap. Cengeng muka. Dia tatu ni dekat RNR Semanggui. Dia tatu tu. Kerana saya duduk dekat dengan dia, bismillah. Makan bismillah. Oh, dia kaget pak. Dia tatu, dia makan bismillah. Betul-betul tak biar bismillah lah. Bismillah tu sunat saja, ni haram ni. Dia bismillah. Jadi macam orang Melayu curi ayam, nak makan dia sembelih. Jadi macam tu. Tang ayam curi, tak nak makan mau sembelih. Apa masalah dia hang pipulah ayam tu bagi mati? Oh, bangkai. Apa hukum makan bangkai? Haram, jadi darah daging. Ya, hampir curi ayam tu. Oh, curi tak apa. Curi bukan sembelih. Lekeh-lekeh kita lagu tu lah. Sama juga lekeh-lekeh orang India. Dia nak Ponggol ke, dia nak apa, mesti dia sebut nama Tuhan dia. Kalau kita kata Ponggol itu hanya peristiwa tanak susu dengan beras, dia tanak susu ke, dia tanak apa, syukur dia. Bukan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, dia syukur kepada Lord Murugu. Itu kau nak restu, itu yang kau nak angkat sebagai budaya. Betul? Tak betul.
Dia nak buat, dia buat nah. Tapi Muslim nak bagi pengiktirafan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami, sama ada kami ataupun kamu, bukan abid, bukan ahli ibadat pada apa yang kamu sembah. Kami tidak akan iktiraf. Yang akan kami kata, kami tidak beribadah dengan ibadah kamu, kamu selama-lama tak ibadah dengan ibadah kami. Yang jelasnya, lakum dinukum, kamu ada aliran kamu, waliya dini, bagi kami ada aliran kami. Tetapi hadis kita baca At-Tirmidzi ni, satu masa nanti Muslim akan menyembah apa yang kafir sembah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita pohon kepada Allah, Allah lindung kita daripada syirik itu.